Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani Asia. Agenda Awani Asia pada minggu ini kita memberi fokus kepada pembangunan mampan ataupun pembangunan lestari, dan ini sudah tentu seiring dengan agenda pembangunan mampan 2030 yang diangkat di peringkat antarabangsa di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Dan mana kita bercakap tentang pembangunan mampan atau pembangunan lestari ini, sudah tentu ia melihat kepada kerangka yang lebih besar, yang mana pembangunan bukan sahaja semata-mata melihat kepada pembangunan ekonomi, tetapi sebaliknya lebih kepada pembangunan sosial dan juga pembangunan yang mengambil kira perlindungan alam sekitar. Dan sudah tentu kita juga sudah melihat dan juga menyaksikan dan juga mengalami sendiri akibat dan juga natijah perubahan iklim, impak kepada pemanasan global dan juga pencemaran alam sekitar khususnya kepada kesihatan. Dan kita tahu kesihatan juga adalah aspek yang cukup penting dalam tempoh tahun 2 ini akibat daripada penurunan pandemik COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Jadi pada malam ini untuk bercakap tentang pembangunan lestari pembangunan mampan ini, di talian secara Skype adalah Profesor Insinyur Dr. Muhammad Fadil Makdin. Prof adalah pengarah kampus Lestari UTM, dan juga kita akan bersama dengan Syukri Azmi. Syukri adalah wartawan Radio Antarabangsa Cina CRI. Syukri, kalau boleh saya nak bersama dengan Prof dahulu. Prof, kalau boleh melihat kepada apa yang kita sebut tentang pembangunan lestari, pembangunan mampan ini sudah tentu melihat kepada kerangka yang lebih besar, agenda pembangunan mampan 2030. Tetapi untuk waktu ini mungkin Prof boleh bagi pandangan dan juga kongsikan pandangan Prof di mana sebenarnya kedudukan dan juga realiti semasa bila mana kita bercakap usaha dan juga menuju ke agenda pembangunan mampan 2030 ini, Prof. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengenalan berkaitan dengan pembangunan mampan seperti mana yang disebutkan tadi. Secara pandangan yang lebih santai untuk kita memahami berkenaan dengan pembangunan mampan ini, lestari ataupun sebagainya, dia ni adalah melibatkan kepada keseimbangan. Apa yang kita nak lakukan ataupun laksanakan melibatkan kepada sesuatu pembangunan. Dan kita kena lihat di sini kerangka yang lebih besar di sini bukan hanya pembangunan infrastruktur yang perlu kita tekankan di sini. Sebab kita telah pun ada beberapa program ataupun inisiatif yang telah dibentuk sejak daripada 2015 lagi berkenaan dengan pembangunan yang melibatkan kepada infrastruktur. Pembangunan yang kita maksudkan kat sini dia mesti juga dipacu dan memacu kepada sumber, keperluan sumber, di mana apabila sekarang ni kita dah berada di tahun 2021, yang mana kita hanya tinggal 9 tahun saja lagi untuk mencapai agenda 2030, tetapi kita masih lagi berdepan dengan masalah bagaimana kita nak mengekalkan ataupun nak memastikan bahawa sumber yang ada di seluruh dunia ini dapat digunakan sehingga ke generasi berikutnya. Jadi di sinilah sebenarnya isu yang melibatkan kepada pembangunan sejagat. Yang kedua, kebanyakan masyarakat melihat kepada pembangunan mampan ini adalah lebih berorientasikan ataupun berteraskan kepada alam sekitar. Walhal seperti mana yang telah disebutkan tadi, pembangunan mampan ini dia mencakupi kepada dua elemen penting, iaitu di bahagian sosial dan di bahagian ekonomi. Dan kita tahu bahawa selepas berlakunya pandemik COVID-19 yang berlaku pada awal tahun lepas dan sekarang ini kita masih lagi berdepan dengan masalah ini, maka ia telah menjadi satu turning point ataupun satu perubahan semasa ataupun yang melibatkan kepada norma baru kepada penduduk dunia, bagaimana kita menghadapi satu keadaan di mana kita kena mencapai keseimbangan apabila perniagaan ekonomi tertutup dan terjejas, sektor-sektor tertentu terjejas. Begitu juga kalau kita melihat kepada faktor-faktor yang merencatkan kepada mobility ataupun mobilisasi sosial, di mana masyarakat tidak boleh lagi melakukan aktiviti seperti mana beberapa tahun ataupun dekad yang lalu. Jadi itu telah membantu kita untuk memahami dengan lebih jelas struktur yang kita panggil sebagai pembangunan mampan, yang mana kita kena melihat kepada sumber itu sendiri. Dan kebanyakan daripada apa yang kita sentiasa nilaikan adalah pembangunan mampan ini mestilah melibatkan kepada kerangka di mana melibatkan pencemaran, melibatkan kepada pemeliharaan alam sekitar dan juga pemuliharaan. Itu adalah antara konsep yang biasa yang kita lihat seperti mana juga yang kita tahu di bawah SDG, Sustainable Development Goal ataupun Matlamat Pembangunan Lestari 2030 meletakkan 17 goal. Tetapi kebanyakan apa yang kita tidak mengetahui di sebalik apa yang ada di bawah
pembangunan mampan ini adalah melibatkan kepada bagaimana pengurusan di peringkat komuniti, di peringkat PBT ataupun di peringkat negara itu sendiri untuk bekerjasama dalam merencanakan proses-proses perubahan ini. Kerana kita sekarang dalam fasa di mana kita telah tahu sumber kita yang terhad, banyak perkara yang telah pun pupus, tidak boleh diambil semula, ataupun kita kena mencipta elemen yang baru ataupun sumber yang baru bagi memastikan masyarakat ataupun komuniti yang ada di sesuatu tempat itu dapat hidup dan seterusnya dapat menyeimbangkan keperluan mereka. Jadi di sinilah konsep asas sebenarnya berkaitan dengan pembangunan mampan yang melibatkan kepada agenda transformatif abad ke-21. Kita akan bergerak lebih laju lagi ke arah yang lebih ke depan dan kita dapati bahawa norma baru ini telah mencetuskan satu fenomena, satu gelombang bahawa pembangunan mampan ini bukan sekadar retorik. Bukan hanya di atas kertas, ianya perlu dilaksanakan sekarang. Itulah antara pendapat saya lah yang berkaitan dengan pembangunan mampan. Okey, Prof dah beri gambaran dan di mana sebenarnya realiti dan kedudukan dalam mana kita menuju kepada agenda pembangunan Mampan 2030 dan Prof juga memberi sedikit apa yang perlu menjadi iktibar dan pengajaran daripada insiden lepas. Nanti kita nak bersama lagi Prof. Tapi untuk waktu ini saya nak bersama dengan Syukri. Syukri, kalau diikutkan dalam laporan berita yang dikongsikan oleh rakan-rakan di China sendiri yang mana menyatakan komitmen dan juga komitednya China dalam usaha pembangunan Mampan ni, antaranya China komited berusaha dalam agar pelepasan karbon dioksida negara ini mencapai puncak sebelum tahun 2030 dan matlamat karbon neutral diwujudkan menjelang tahun 2060 dan ini sudah tentu dizahirkan oleh presidennya sendiri Xi Jinping dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang ke-75 September tahun lalu. Jadi mungkin Syukri boleh kongsikan kepada kami bagaimana dan apa sebenarnya yang mendorong kepada komitmen dan juga iltizam China dalam usaha pembangunan mampan, dan kalau diikutkan daripada apa yang ditulis dalam laporan-laporan berita juga, usaha China dalam mempromosi pembangunan lestari dan mampan ini dalam tempoh yang singkat begitu cemerlang kalau nak banding dengan negara-negara maju yang lain seperti Jerman dan juga Britain. Dalam waktu ini mungkin Syukri boleh kongsikan apa yang sebenarnya mendorong kepada kejayaan dan juga usaha berterusan China dalam mempromosi agenda pembangunan mampan ini. Okey, baik Fauzi. Jika tadi Profesor Fadil sudah kata bagaimana kita boleh mencapai ke arah matlamat SDG ini. Tapi apa yang saya ingin kongsikan ialah bagaimana kerajaan ataupun negara China menterjemahkan cara-cara itu dengan cara mereka sendiri, iaitu apa yang kita boleh nampak ialah mereka mempunyai saya boleh rumuskan, apa yang saya boleh rumuskan, mereka mempunyai 3K. K yang pertama yang saya boleh simpulkan ialah kesedaran, yang kedua ialah kemahuan dan ketiga adalah keazaman yang tinggi. Dan ketiga-tiga K ini ialah bukan dalam kalangan para pemimpin sahaja, bukan dari segi pelaksanaan dasar sahaja, tetapi juga ia termasuk pelibatan dalam kalangan rakyat mereka juga sendiri di China, yang mana semua rakyat dan juga para pemimpin bersama-sama berganding bahu untuk mencapai matlamat ini supaya ia dapat direalisasikan. Dan seperti yang Fauzi katakan, China telah pun berjaya mencapai beberapa goal ataupun matlamat awal dengan lebih awal. Jadi saya rasa yang saya bagi contoh macam kesedaran kan, iaitu K yang pertama. Kita sedar bahawa dunia sekarang ini sedang berhadapan dengan pelbagai ancaman, termasuk ancaman dari segi perubahan iklim, kehilangan biodiversiti dan juga pencemaran. Kalau saya boleh kupas sikit mengenai perubahan iklim, saya bagi contoh baru-baru ini pada Ahad tanggal 21 Februari lepas, pada ketika ini China sedang musim bunga, iaitu musim yang sepatutnya sedikit panas. Dan Ahad 21 hari bulan cuaca memang agak tinggi dengan 24 darjah Celsius. Dan pada Ahad seterusnya, iaitu Ahad minggu lepas pada 28 Februari, salji turun. Jadi maknanya
kita dah sampai satu tahap yang mana kita sedar bahawa dunia sekarang ni sedang mengalami climate changing ataupun perubahan iklim, yang mana kalau kita boleh relatekan ataupun dengan diri kita sendiri, badan kita sendiri. Contohnya kalau kita hari ini mengalami demam, besok sejuk, besok kemudiannya panas, kemudiannya sejuk balik. Saya rasa mungkin Prof pun boleh setuju dengan saya. Maksudnya ada sesuatu yang tak kena dengan badan kita. Dengan alam ini ada sesuatu yang tak kena. Jadi perlunya ada kesedaran itu saya rasa antara yang menjadi pendorong kepada bagaimana kita dapat mencapai dengan lebih awal lagi kepada kejayaan ini. Syukri, daripada apa yang Syukri kongsikan, ia sudah tentu kejayaan pemerintah di China sudah tentu memerlukan partisipasi daripada masyarakat dan juga rakyatnya sendiri. Dan kalau ikutkan daripada laporan berita antarabangsa pun menyebut sejak 2015 kejayaan China mengambil pendekatan secara holistik, antaranya melibatkan strategi integrasi antara kerajaan dan juga masyarakat, cross sector coordination antara yang dilakukan. Tetapi melihat kepada partisipasi masyarakat dan juga rakyat dalam mana pemahaman dan juga kesedaran tentang pembangunan mampan dan pembangunan lestari ini, mungkin Syukri boleh kongsikan kepada kami dengan bahasa yang lebih mudah lah. Mungkin boleh bagi contoh-contoh apa yang dilakukan di negara China dalam soal mempromosi agenda pembangunan lestari ini. Okey, saya ada mungkin saya boleh kongsikan pengalaman sendiri saya yang mana saya pernah contohnya saya pernah ke Hotan di Xinjiang. Yang mana kalau di Hotan di Xinjiang ini, dia sangat sinonim dengan padang pasir. Okey, kebiasaannya kalau kita bayangkan dari segi macam kita tengok movie dan sebagainya, padang pasir ini kita yang kita tahu mungkin tak ada tumbuhan ataupun mungkin ada satu dua tumbuhan yang boleh mereka tanam. Dan China ini sangat mempraktikkan R&D ataupun sangat menitik beratkan R&D, penyelidikan. Jadi mereka menggunakan penyelidikan ini dalam untuk melestarikan alam sekitar. Contohnya di padang pasir di Hotan Xinjiang, saya beritahu tadi. Sebelum ini kampung akibat ribut pasir yang berlaku sepanjang tahun, kampung berpindah randah. Dan selepas itu mereka mungkin 8 tahun ataupun 10 tahun yang sudah, mereka melaksanakan R&D ini bagaimana untuk memastikan keadaan itu supaya tidak berlaku. Dan apa yang mereka lakukan ialah mereka berjaya menjumpai apa yang boleh ditanam di situ. Dan antaranya ialah pokok red willow. Red willow ini ialah tumbuhan yang mana selepas ia habis musim, ia ditebang dan kemudian ia digunakan semula untuk kegunaan di dalam makanan, contohnya membuat mencucuk sate dan sebagainya. Jadi apa kita nampak, ini ialah betul-betul mencapai apa yang dikata tadi, pembangunan mampan, yang mana ia tidak menjejaskan alam sekitar, malah membantu merangsangkan mendapatkan dari segi ekonomi macam Prof cakap sebentar tadi. Dan kita lihat di serata China sekarang ini, batang sate itu digunakan di merata China. Jadi kita nampak bukan saja dia dapat menyelesaikan masalah kampung berpindah randah akibat ribut pasir, malahan mereka dapat membantu juga penduduk setempat, contohnya bagaimana untuk lebih inovatif dan kemudian menambah pendapatan mereka masing-masing. Jadi saya rasa itu yang boleh dikatakan sebagai pembangunan mapan, Fauzi. Prof, daripada apa yang dikongsikan oleh Syukri tadi, inovasi teknologi R&D diberi tumpuan dalam usaha mempromosi agenda pembangunan negara di China. Kalau melihat di konteks tempatan di Malaysia ni, bagaimana dan apa boleh kita menjadikan contoh dan juga teladan di China? Dan kalau kita bercakap tentang agenda pembangunan mampan ini, sudah tentu antara yang menjadi tumpuan adalah aspek keterangkuman ataupun inclusivity.
sudah tentu bila cakap tentang agenda pembangunan mampan, mungkin ada yang berfikir dan juga mungkin ada yang berpandangan ia semata-mata tentang teknologi hijau semata-mata, tetapi seperti yang dikongsikan oleh Prof pada awal tadi, pandangan dan juga persepsi itu sebenarnya tidak betul. Tetapi Prof mungkin boleh kongsikan sejauh mana apa yang boleh kita belajar daripada China dalam soal partisipasi masyarakat dan juga rakyatnya dalam menjayakan agenda pembangunan mampan ini. Ya, terima kasih. Sebenarnya pada pendapat saya memang China telah jauh meninggalkan di kebanyakan negara, terutamanya daripada kerana mereka telah open market dia, dan mereka ini juga telah bertransformasi daripada negara yang terlalu dominan daripada dia punya fahaman ya, kepada fahaman yang mana dia mesra kepada sesiapa yang untuk berkolaborasi dan mengukuhkan kedudukan mereka. Jadi kalau kita melihat kepada peranan pembangunan dari segi inovasi dan teknologi, satu perkara yang kita kena sedar di sini bahawa semua elemen peruntukan ini dia melibatkan kepada KDNK pada setiap negara. Sebab itu kalau di negara Asia ini, mereka ini dapat pelbagai bentuk bantuan, geran-geran tertentu. Bagaimana mereka boleh melaksanakan, sebagai satu contoh, kalau di negara ASEAN ini kebanyakannya tertumpu kepada pertanian, bidang pertanian. Bagaimana pertanian itu sebagai satu sumber untuk mengekalkan ataupun untuk memastikan bahawa sumber bekalan makanan itu terpelihara. Itu sebagai satu cara. Yang kedua, kita kena lihat bahawa pembangunan yang melibatkan kepada teknologi sekarang, yang inovasinya melibatkan kepada kemampanan, bukan hanya berdasarkan kepada alat, tetapi juga kepada kemampuan dia mengadaptasi kepada keadaan sedia ada sekarang. Seperti mana yang tadi dikongsikan oleh Sukri tadi, dia mengatakan bahawa sekarang ni telah berlaku satu perubahan, di mana perubahan itu melibatkan kepada perubahan dari segi cuaca. Dan kita kena lihat di sini secara mikroskala tadi, yang seperti mana yang saya katakan, bagaimana sesebuah negara itu menggunakan dana ataupun menggunakan pertukan daripada setiap KDNK mereka dan menjadikan mereka sebagai satu inovasi tempatan yang bersaing dan boleh membantu mereka untuk mengekalkan sumber pembangunan mereka sendiri. Sebagai satu contoh, kalau kita di Malaysia, kerajaan sekarang telah membina 10-10 teknologi di bawah STI untuk memastikan bahawa kita ke arah wawasan kemakmuran bersama 2030, yang mana memang asas dia daripada yang kita dah kenal adalah mempunyai daripada 15 prinsip panduan untuk memastikan bahawa salah satu indikator yang kita nak gunakan sebagai indeks perubahan ini terhadap kita punya kemasyarakatan, kemakmuran bersama, dan juga untuk menjana kepada sumber pembangunan ini, sebagai satu contohnya adalah kita kena mengukur sama ada bajet ataupun perbelanjaan yang diurus takbir oleh setiap negara itu, mereka berani meletakkan satu nilai yang besar. Kalau kita di Malaysia ni tak kurang daripada 1 bilion ringgit kita peruntukkan bagi tujuan untuk kita melaksanakan kemampuan dari segi pembangunan mesra. Tapi mungkin itu lebih bersifat instrumental ataupun bersifat kepada tools, di mana ianya tidak lagi menjadi sebagai satu DNA atau satu perubahan dari segi untuk kita memastikan kelestarian sumber itu sendiri. Seperti mana yang saya katakan tadi, pembangunan mampan ini dia mestilah melibatkan kepada sumber sedia ada dan mencipta sumber baru. Jadi ini yang sebenarnya yang kita kena lihat. Yang ketiga yang kita kena lihat dari segi pengalaman dan juga dari segi penggalakan pembangunan di peringkat teknologi ataupun apa-apa yang boleh kita seimbangkan dari segi peruntukan kewangan sesebuah negara ataupun sesuatu institusi, kita kena melihat ke arah pengurangan risiko. Maknanya adakah rancangan strategik yang telah dirancang bagi setiap sesebuah negara itu merangkumi kepada perancangan strategik bagi mengurangkan risiko. Contohnya kita ada risiko bencana, bencana alam, kemudian kita ada risiko dari segi perubahan iklim tadi. Perubahan iklim ni kita kena tengok dia bukan hanya secara global tetapi juga secara mikro tadi. Mikro ni tadi pula kalau kita lihat dahulu kala, kalau kita ambil contoh saja taburan hujan. Adakah kita boleh bergantung 10 tahun yang lalu atau 20 tahun lalu taburan hujan di Malaysia? Kemungkinan tidak, kerana kita sudah ada taburan hujan yang berbeza, malah mungkin lebih
lebih banyak lagi taburan di sesuatu kawasan. Jadi apabila berlaku perubahan di sini, maka teknologi dan inovasi yang perlu diseimbangkan ataupun yang perlu dibelanjakan oleh sesebuah negara adalah untuk memastikan bahawa kita boleh menyalurkan kembali lebihan air tadi kepada satu sumber yang mana kita boleh simpan, kita boleh gunakan pada masa yang akan datang. Jadi inilah salah satu inisiatif pengalaman yang kita kena buat sekarang. Kita kena kreatif memikirkan satu bentuk simpanan sumber yang mana sumber ini tidak semestinya makanan. Dia boleh jadi dalam bentuk air, bekalan air. Dia boleh jadi juga dalam bentuk tenaga yang mana kita boleh simpan, kita boleh gunakan dan ianya akan sentiasa kita tambah baik dari semasa ke semasa. Jadi itulah komen saya yang berkaitan dengan inovasi dan teknologi ini. Okey Prof, kita sebenarnya tak banyak masa, kita berbaki lebih kurang dalam 2-3 minit akhir ni, tetapi nanti saya nak minta Prof mungkin boleh rumuskanlah apa sebenarnya yang menjadi halangan dan apa boleh kita beri tumpuan dalam mana kita nak menjayakan agenda pembangunan mampan ini. Tetapi untuk Syukri mungkin boleh dalam 2 minit yang akhir ni, Syukri boleh memberi sedikit pandangan bagaimana tadi Syukri pun dah berkongsi tentang contoh-contoh dan juga pengalaman China dalam mempromosi agenda pembangunan mampan, pembangunan lestari ini. Bagaimana China boleh memainkan peranannya dalam usaha untuk membantu di peringkat serantau ni lah, di peringkat Asia, dalam khususnya kita melihat kepada agenda pembangunan mampan ini. Baik Fauzi, dari segi geologinya saya rasa kita di rantau ini tak banyak sangat perbezaan. Mungkin dari segi cuaca mungkin kita ada perbezaan 4 musim dan sebagainya. Tetapi lainnya mungkin kita mempunyai satu sifat yang lebih kurang sama antara kita. Jadi sebenarnya banyak perkara yang kita boleh berkongsi antara satu sama lain. Contohnya di China dengan Malaysia. Bagaimana China selaku negara yang pernah ataupun yang sudah berjaya melakukan mencapai beberapa objektif, bagaimana Malaysia boleh berganding bahu untuk mencontohi apa yang kita buat, contohnya di Tasik di Tasik Tai, di Wuxi, mereka menutup aktiviti perikanan selama 10 tahun semata-mata untuk memastikan bahawa ikan-ikan itu dalam masa 10 tahun akan datang ataupun 2-3 generasi dapat kembali dalam bentuk yang asalnya, iaitu yang putih, yang tanpa ada sebarang pencemaran. Jadi mungkin kita boleh bantu satu sama lain. Bagaimana kita boleh bantu pula dari segi contohnya penangkap ikan di Malaysia. Bagaimana kita boleh bantu mereka dan seterusnya memastikan mereka juga pada masa sama tidak terkesan dengan penutupan sungai, dan masa 10 tahun akan datang kita akan nampak impak dia sendiri. Fauzi. Prof, yang terakhir dalam 1 minit berbaki ini, mungkin Prof boleh rumuskanlah bagi kesimpulan apa yang boleh kita lihat. Kalau tadi Prof pun ada kongsikan tentang urus takbir, dan urus takbir juga angkat dan juga menjadi isu perbincangan di WEF 2015 beberapa tahun yang lepas. Urus takbir dalam menjayakan agenda pembangunan mampan ini. Mungkin pada waktu ini apa lagi yang perlu kita beri tumpuan dalam menjayakan secara keseluruhannya agenda pembangunan mampan ini, Prof? Terima kasih. InsyaAllah sebenarnya secara mudah untuk dan ringkas kepada kita semua memahami pembangunan mampan dan bagaimana kita menggunakan sumber sedia ada dan memastikan bahawa generasi akan datang tidak terkesan, tidak ada sesiapa yang ditinggalkan di belakang. No one left behind. Tidak ada orang pun yang akan terkesan sepatutnya. Jadi dalam konteks untuk pembangunan lestari dan pembangunan mampan, penyeimbangan antara 3 faktor utama di peringkat alam sekitar, ekonomi dan sosial itu perlu melibatkan kerjasama. Jadi kerjasama yang kita masukkan di sini, kalau lihat dalam bentuk penyataan, ada kita banyak deklarasi berkaitan dengan protokol-protokol tertentu yang perlu dipatuhi, terutamanya melibatkan kepada pengekalan sumber dan pemeliharaan sumber. Memelihara satu perkara, memulih satu perkara. Jadi secara mudahnya dan secara sinergetiknya adalah kita minta supaya badan-badan tertentu, agensi-agensi yang berada sama ada di institusi yang melibatkan kerajaan ataupun saja di NGO, mereka ini perlu ada satu tindakan bersama, kebersamaan dalam merancang, merancana dan memberi sebagai satu refleksi kepada apa juga tindakan yang kita laksanakan. Dan secara antarabangsanya, secara globalnya, sebenarnya kita antara negara kepada negara yang lain, kita saling memerlukan.
Jadi bila kita memerlukan setiap perkara yang kita hasilkan dan sebagainya, kita boleh kongsikan dalam bentuk kepakaran, dalam bentuk teknologi, inovasi dan sebagainya. Jadi pembangunan mapan di sini adalah bermakna kita kena kembali semula kepada fitrah manusia semula. Jadi mana kita tidak berseorangan dan kita kena memikirkan secara keseluruhan kepada semua orang. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih kepada Profesor Insinyur Dr. Muhammad Fadil Mak Din. Prof adalah pengarah kampus Lestari UTM dan sebentar tadi kita bersama dengan wartawan Radio Antarabangsa China Syukri Azmi. Kita berkongsi dan juga kita berbincang berkenaan dengan pembangunan mampan, pembangunan lestari dan sekian saja untuk waktu ini agenda Awani Asia. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.